Saya dah record ke belum ni? Okey dah. Okey. Saya dekat rumah sekarang sebenarnya ni. Hari ni saya tak ke office. Sebabnya kes makin tinggi kan sekarang ni. Risau. Jadi kalau dengar bunyi cicak pun dengar. Kalau awak dengar bunyi gangguan-gangguan tu, kalau terlalu kuat mengganggu awak, bagi tahu saya, okey? Takut anak saya yang menjerit ke nanti. Boleh? Boleh. Boleh. Thank you. Sebelah rumah saya ni pun ada dia nak buat kawasan perumahan. Duk dengar bunyi lori ni. Okay, nampak tak saya share ni operating system function. Tapi kita bukan nak start dekat slide ni. Slide mana nak mula? Saya lupa dah. Kita sampai sini betul tak kelas? Betul. Betul. Application software. Okay, this one. Okay, application software. Hopefully awak boleh nampak slide saya bergerak tadi ni. Slide application software. And what is application software? Boleh nampak Boleh. Okay, thank you. Respon awak sangat membantu. Okay. Application software is a program. Program, application software tu benda yang sama. Designed to make user more productive and or assist them with personal tasks. Means apps ni develop based on specific users need. Katakan awak nak application for communication. So akan wujudlah apps for communication, email, WhatsApp. Itu maksudnya for personal task. Sometimes dia boleh promote productivity, terutamanya kalau untuk company. Okay. So this application software categorized into four categories. The first one is business. Business application software. Okay. Word processing dia boleh masuk dalam business, dan home pun yes boleh juga word processing. Bukan hanya Word, banyak lagi dalam Microsoft Office. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Okay. Tapi untuk based on our main reference books, word processing dia jatuh dalam kategori business, apps kategori business. So ada banyak lagi sebenarnya, lebih banyak daripada ni. Ni hanya a few example of business application software kategori. Okay, setakat ni boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. Kan? Sebab awak semua dah ada smartphone, dah boleh imagine what is application software. Last class, in our previous class, I have explained to you what is operating system and utility program. Hopefully you can still remember apa yang dah belajar in our previous class. Hari ni application software. Second category of apps is graphic and multimedia. Kalau awak check in your smartphone pun, maybe ada antara awak yang ada graphic apps, yang mana suka buat komik. Ada pun apps untuk create comical, komik. Ada juga for multimedia, untuk create banner. Okay, so ada macam. Sini a few example. Sorry. Kat sini ada computer aided design. Sebenarnya setiap ni each of this example untuk slide ni dia akan masuk one by one sebenarnya. Slide kita ada lagi berapa puluh lepas ni, lebih kurang 50 slide to go. Dia akan masuk one by one. Okay. Sebenarnya awak boleh baca what is CAD, what is desktop publishing, what is paint or image editing. Okay. Ni semua categorized under graphic and multimedia. The next one is for home and personal or educational. Join sekali. Home, personal and educational. So these are a few example apps categorized under home, personal and education. Okay. And the last one is for
communication, ada web browser, email, RSS aggregator. Pernah dengar tak RSS aggregator? Tak pernah. Tak pernah, tapi rasa awak pernah guna. RSS aggregator ni dia boleh jadi satu website yang sediakan satu apps. Kita boleh langgan. Contohnya kalau awak suka baca paper, hari-hari baca paper, NST, Berita Harian, Utusan, Metro, RSS aggregator ni disediakan satu platform untuk orang sewa, ada juga yang percuma tapi limited lah. Klik mana boleh cari RSS aggregator ni types dia. So dia ada macam-macam jenama brand lah, nama dia. Maksudnya kalau contoh yang saya bagi tadi, setiap hari kalau awak suka baca paper daripada setiap yang saya sebut tadi, tak payahlah masuk setiap website. RSS aggregator ni dia akan terus update. Dia terus masuk, kalau kita pakai smartphone dia terus masuk based on our interest daripada Metro, contohnya berita apa. Dia masuk dalam satu platform. That is RSS aggregator. RSS tu stand for apa saya tak ingat. Dia ada perkataan syndicate majulah. Itu function of RSS aggregator. So sangat penting lah kalau bos-bos dia suka nak tengok statistik ataupun business analysis. Okay, dia boleh baca daripada many website or from various website in one platform. Function of RSS aggregator. And then yang lain ni lah sampai video conferencing. Now we are using video conferencing app, Google Meet. Sekarang kita tengah video conferencing lah. So under communication application software. Okay, types of application software or how is software distribute. Ada jenis package. Contoh macam Microsoft Office. Dia bundle. Itu kita sebut package software or mass produce. Dua term ni. Contoh dia, specific example, Microsoft Office. Dalam Office ada Word, Excel, PowerPoint. Sekejap, PC saya kan yang bising ni. Ada bunyi. Awak dengar tak gangguan bunyi tu? Bukan saya. Saya ke? Bukan. Bukan. Okay. And then ada custom software. Software yang customized based on industry needs ataupun business needs. Kalau dalam company kita ada satu IT department, IT team, okay, so dia develop satu customized software untuk kegunaan business. Okay, boleh jadi juga kita outsource pada company untuk bangunkan apps yang sesuai dengan business kita. Itu custom software, bayarlah. Okay, or web-based software. Apps tu kita tak perlu install in our device tapi hosted by a website. Contohnya, awak nak compress image, awak tangkap gambar, handphone sekarang kan canggih, gambar semua sharp kan, very sharp, terang, mata kelabu pun boleh nampak clear. So dia punya resolution tinggi, bila nak share tak lepas. So you buka satu website and then you compress the size of the image. Okay, tak perlu install dekat handphone kita pun apps untuk compress image, tapi kita masuk website. Itu kita panggil web-based software. Okay, boleh tak dapat ni? Boleh faham? Boleh. Faham. Senang kan? And then we have another types of apps is open source software. Dia free, dah free download. And then you can modify the code. Modify, lepas tu kalau berjaya modify, jadikan dia lebih advance, you boleh redistribute pula. Boleh pula share dengan orang lain. Dia tak ada copyright issue. That is open source software. Okay. Contoh yang saya sebut sebelum ni, Linux as operating system. Linux is
categorized under open source software. So Linux tu kalau dia free download, you modify, you boleh pula share dengan orang lain, version, update version. And then shareware, dia copyright. Copyright you tak boleh lah modify, but dia copyright, tak boleh claim awak punya. Tapi dia distribute free for a trial period. That is shareware. Okay. Maybe dia selama-lamanya dia percuma, tapi untuk lagi advance dia punya features, lepas trial period tak boleh guna dah. Boleh jadi macam tu juga syarat dia. Or freeware, beza dengan shareware ni tadi dia ada trial period, but for freeware copyright, tapi dia provided at no cost, lepas tu dia tak ada trial period, boleh je guna, selama boleh guna lah. Maksudnya dia tak minta kita bayar sewa. Okay, and then ada lagi satu public domain software, free, also free, and tak ada copyright restriction, tapi tak semestinya kita boleh download sekali dengan source code dia, tak macam open source lah. Dia public domain, mungkin kita boleh dapat dia punya apa kita panggil, dia punya execute file, dan dia tak ada copyright. Bila dia hanya execute file tanpa source code, so kita tak boleh lah buat modification. Itu beza antara open source and public domain. Okay. Ini sebenarnya saya nak skip, dia dah masuk kan, sebabnya application software, bawah ni system software. System software I have explained to you what is system software. Now we are in subtopic application software. Bolehlah baca untuk awak punya revision balik. Okay. Application software, how do you start an app? Ni sebenarnya tak payah ajar macam mana nak start apps. Daripada desktop, kliklah start button and point to all program and then search for application. Ini bagi yang siapa yang dah biasa guna komputer, tak ada masalah. Maksudnya kita klik start button dekat bottom left, biasanya kita letak belakang kiri lah, start button, klik all programs and then cari application software yang kita nak guna, just double click and then dia akan open. Okay, dia akan open apa ni, kita panggil window lah, window ni semua window, dalam bentuk window. That's why dia sebut Windows. Windows OS dia akan guna konsep window. And this is window, window of Paint application software. Okay, what is dialog box? Beza Windows and dialog box. Dialog box, a window, dia window juga tapi specific window that provide information, present available option or request a response. Biasanya dialog box, nama pun dialogs kan. Bila kita sebut dialogs mean window request a response from the user. That is dialog box. Example ni dialog box lah. Kita pilih printer and then we click print. So this window request a response. So this is dialog box. Okay. Ini semua contoh application software under business category. Business types of application software. Ini yang slide yang sebelum ni, so ni dia tunjuk satu-satu lebih spesifik. Example, word processing, who are the manufacturer. Okay, for word processing boleh jadi from Microsoft, kita ada Microsoft Office Word. Okay, ada juga from Apple, nama program names Pages. Okay, from Corel pun ada Word Perfect. Okay, kalau for spreadsheet pula ada juga dari Microsoft, Apple, Corel. Okay, so ni ada specific name of the apps. Okay, maksudnya kat sini dia lebih spesifik berbanding slide yang sebelum ni, slide yang first tadi. So boleh baca, boleh saya skip this slide? Boleh tak awak baca sendiri nanti? Boleh.
Boleh. Boleh kan? Tengok ni je kan. Dia bagi specific name of the apps under word processing for example, dan ni jenis dia lah semua. Okay. Business software. As I mentioned just now, kita akan tengok one by one. Ya, banyak tadi one by one. Awak pun dah terbaring. Okay, saya pergi laju-laju. What is word processing software? Ini kita akan guna in week 5. Kalau tak salah saya, kita akan mula masuk Microsoft Office Word to create a document using Microsoft Office Word. Microsoft Office Word from Microsoft. Kita pakai product of Microsoft. Okay. Function of word processing allow user to create and manipulate text and graphics also. Okay. Kita akan belajar Word. Okay. What are popular word processing features? Apa features yang ada dalam Microsoft Office Word? Awak boleh baca kat sini. Ada autocorrect, auto format, collaborate, macros, ataupun help, ink, input, grammar checker and many more. Nanti kita masuk, kita tengok kita akan buat hands on Microsoft Office Word. And then dalam Microsoft Office Word ada term font, ada item font. What is font? Font is text lah. Font ada font size, text tu size berapa, or font style, jenis tulisan. Okay. Ada bold, bold ni lah dia apa ni, dia tebal kan, bold, italic, underline, ni font style. Saya laju-laju je ni, and then we have spreadsheet software. For this subject, awak akan belajar juga spreadsheet software using Microsoft Office Excel. Dalam tu nanti awak akan buat organize data in rows and column. Kita akan buat ni one by one. Kita akan buat nanti dalam kelas. Saya tunjuk, saya record. Kalau buat sama-sama time Google Meet ni susah lah sebab ada yang laju, ada yang cepat. So kita akan record dan awak akan follow lah, tengok recorded version nanti. Okay, and then you akan belajar juga how to perform calculation using spreadsheet software. Ni kita akan buat lah ni calculation, semua ni function sum. Awak akan buat, nanti awak akan hebat dah, semua ni pejam mata je, awak terror dah nanti. How is spreadsheet organized? Microsoft Office Excel, macam mana dan column identified by letters, row identified by numbers. Dia awak akan tengok macam mana nak tahu cell tu apa nama cell. Okay. Function in Microsoft Office Excel ni awak akan belajar ni. This one is calculation, plus, and this one is function, sum function. Ada lagi banyak function lain. Jangan risau tu, saya akan ajar nanti. Dalam Excel juga boleh letak chart. Okay. Excel nanti awak belajar sampai boleh insert chart. Pernah tak guna Microsoft Office Excel? Pernah. Pernah. Yang pernah tu kira senang lah. Boleh score A for this subject. Dah biasa guna. Ada tak yang belum pernah? Anyone belum pernah guna Excel? Semua dah? Tak. Ada yang belum? Siapa tu? Ni belum pernah? Susah nak buat tu. Dia lagi susah daripada Microsoft Word. Nanti kalau saya kan Auni, selain menaip lah, kalau buat text in paragraph format memanglah kita kena guna Word. Tapi kalau setakat nak buat table, kalau saya lagi suka guna Excel. Dia menyenangkan. Okay. So nanti kita akan belajar Excel sampai awak hilang rasa Excel tu very rigid. Nanti kita akan cuba buat. Cuma kita ada limited time kan. Berapa kali meeting je untuk kita belajar Excel. But it's okay, rajin-rajin buat exercise, saya share nanti. Okay. Okay, ni ada chart dalam Excel. Okay. Database software pula. Pun ada Microsoft Office ada keluarkan database software. Dia panggil Microsoft Office Access.
kalau awak tengok siapa yang laptop dia beli bundle Microsoft Office package ada orang sebut bundle, ada orang sebut package. Package Microsoft Office biasanya dia datang dengan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access, Microsoft Office Publisher. Okey, itu antara yang lengkap lah package of Microsoft Office. So dalam package lengkap tu ada database, Microsoft Office Access. Function of database software allows you to create, access and manage the data. Okay, senang nak susun data. Okay. Apa boleh buat dalam database? Boleh add new record, change record, delete record, sort the record and retrieve back the data or the record. Okay, ini interface of Microsoft Office Access. Nampak ni. So ni one record, satu baris ni satu record. Contohnya Danish kan. So DIC Danish, address Danish, gender of Danish for example lah. Siapa homeroom advisor Danish. Okay, so first row ni record untuk one person. So kita boleh simpan banyak bawah ni. Okay, apa beza dengan Excel? Excel pun boleh buat apa? Beza dia, madam saya nak pergi toilet. Okay, sila-sila siapa nak pergi toilet silakan. Okay, beza dia in Access dia ada more than one file. Maksudnya satu ni maybe file about student. Second file ni kita boleh letak file tentang homeroom advisor pula. Okay, name of homeroom advisor, address dia, phone number dia. So kita ada dua file dah. Satu file student, satu file homeroom advisor. In one file or in one database. Okay, itu beza dengan Excel. Macam mana nak extract info from database? Run queries. Maksudnya kita klik aja search, kita boleh retrieve data. Itu maksud queries. Queries ni request from user. Nak search or find, nak delete, nak sort. That is example of queries or request. Can be sent as a report to the printer. Bila kita dah display all the data that we want, then kita bolehlah print. Okay, print as report. Itu maksudnya, itulah kegunaan database. Okay. And then ada juga dalam business tadi presentation software, Microsoft Office, PowerPoint for example ni awak akan belajar juga in this class. Tiga software yang awak akan belajar dalam kelas ni, Word, Excel, PowerPoint. Itu je. Okay, ni saya laju sikit, ada note taking. Boleh ke saya laju ni kelas? Boleh. Okay, and then ada personal information manager software juga. Dalam handphone awak ada untuk calendar, address book, notepad. Itu semua under personal information manager software. Apa personal information manager ni boleh buat? So nampak ni ada banyak lah, boleh baca, read electronic book pun boleh, view and edit photos boleh, manage budget and finance. Ini based on users needs. Apa yang awak install, awak boleh setting kan. Okay. What is software suite ataupun package software? Okay. Boleh jadi software suite kita panggil ataupun package or bundle. Saya dah sebut 3 term dah dalam kelas ni. Benda tu refer pada collection of individual programs sold as single package. Contoh Microsoft Office. Dan dalam Microsoft Office ada Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access. Apa lagi? Itu contoh bundle, package or software suite. Tu major advantage. So kalau kita beli secara package, of course dia akan lower the cost and ease of use. Dia compatible, boleh copy paste dari PowerPoint masuk Word, daripada Excel masuk Word, chart daripada Excel boleh masuk PowerPoint. Okay. Bagi tahu saya kalau saya laju, project management software. Sebenarnya kita tengah satu-satu kita go through business software under application software under business category. Kita masuk satu-satu ni. Now is project management. What is project management software?
is a software that allows you to plan, schedule, track and analyze the event, resources and cost of a project. Kalau ada projek nak buat boleh guna biasanya untuk business. Dia kalau dia ada projek dia boleh buat Gantt chart, dia boleh tengok dia punya progress setiap unit, progress projek dia lah oleh setiap unit, bukan hanya progress, resources dia and cost. Boleh manage the project using project management software. Ada accounting software juga untuk kira, macam-macam lah term dalam accounting kan, untuk kira aset apa semua. Saya tak pernah, frankly speaking, saya tak pernah guna accounting software. Selalu tengok ada kawan-kawan guna UBS ke apa ke UPS, saya pun tak ingat dia untuk accounting software. Agaknya macam-macam lah boleh buat kan, dia punya profit loss dan kira kan. Ada siapa pernah guna masa sekolah menengah dulu, ada ke software for accounting? Tak ada. Boleh tengok lah kot, boleh baca, so tak payah cuba guna tu, tak ada tanya soalan tu. Okay, document management software pun ada to manage document, provide a mean for sharing, distributing and search through document. Kalau Microsoft ada Microsoft OneNote, boleh susun semua dokumen kat situ, buat macam kita ada satu buku, kita letak partition, document management software. Banyak lah jenis-jenis software yang memudahkan kita ni. And what is ni under enterprise computing software pula. Okay. Large organization require special computing solution. Kalau company dia pakai special apps lah ataupun special software. Contoh human resource, dia perlu apps untuk human resource. Accounting, example macam contoh tadi, accounting management software. Engineering, mestilah lain pula software yang dia guna. Sampailah IT, semua ni, semua department ni perlukan software yang mungkin berbeza. Tapi jangan terkejut, ada juga trend company sekarang, satu company walaupun dia ada banyak department, contohnya dia ada human resource, accounting, engineering, manufacturing, IT dan dia semua ada department ni in one company, dia guna one system only. Boleh jadi juga. Okay. So dia punya staff, contoh nak masuk human resource dalam satu sistem tu ada part human resource, nak masuk kena masukkanlah password. Kalau dia staff human resource, dia boleh masuk dalam bahagian human resource saja. Orang accounting masuk sistem bahagian accounting, boleh jadi juga. Bukan stand alone application software, dia sekalikan in one single system, boleh jadi. And now in graphic and multimedia, ni contoh spesifik dia bagi. Sekarang kita dalam graphic and multimedia ni kategori ketiga. Kalau CAD, awak boleh tengok sini dia punya manufacturer, dia bagi 3 ada banyak sebenarnya kan, so dia bagi 3 je. So contoh ada AutoCAD specific name dia, AutoCAD Chief Architect Visio 2007, okay, by Microsoft. Itu paling popular guna Visio 2007 lah. Kalau dalam kelas nanti awak ambil subjek lain, maybe kena guna Visio untuk lukis flowchart. Okay. So boleh install Visio nantilah, bukan subjek ni kita tak guna. Okay. What is CAD? Application software that allows to create engineering, architectural and scientific design. That is CAD. Ni untuk engineer lah guna ni. Nak ikut betul-betul dia punya ukuran. Kalau tak ikut betul-betul ukuran, boleh jadi bumbung bocor contohnya. Ada desktop publishing, okay, nak buat banner, nak buat brochure, nak buat apa lagi, flyers yang contain text, graphics and many colors. Desktop publishing software. Ada paint or image editing software under multimedia software. And then ada professional photo editing software. Laju saya ni, video and audio editing.
Kalau nak tahu specific name dia, tengok table yang first tadi. Under graphic and multimedia software. Ada multimedia authoring software nak buat multimedia ataupun animation, graphic, audio and video. The web page authoring software to design or to develop website. Okay, kena pakai web page authoring software. Apa contoh web page authoring software? Tengok balik table yang tadi. Kalau nak pakai product of Microsoft, apa contoh Okay, now this software for home, personal and educational use. Ada macam-macam ni, TurboTax ni untuk kira tax lah ni, home use, personal use untuk kira tax dia. For drawing, ni untuk sign, human body, home architect. Ni apa, encyclopedia ke apa ni, ini under home, personal and educational use. For communication, okay, ada web browser. Ini general lah. Kalau web browser, apa spesifik apps for web browser class? Boleh bagi saya contoh satu? Web browser. Guna apa? Google. Google apa? Chrome. Google Chrome. Kalau sebut Google je, dia boleh jadi search engine. Boleh beza So kalau Google Chrome, yes, it is a web browser. Apa lagi web browser lainnya ada? Safari. Safari, yay! Lagi? Microsoft Edge. Microsoft Edge, Firefox. oh ya. Firefox, tu web browser. Banyaklah lagi kan, tu under web browser. Okay, ada email kan. Maksudnya kat sini dia sebut jenis saja web browser, email. For specific apps dia kena ingatlah kalau email ada Gmail lah macam tu. Ada instant messaging, chat room ni lama dah tak ada dah kot. Sekarang ada lagi ke chat room kelas? Ada lagi chat room? Tak ada pun kan. Chat room tu kalau dalam social media pun bolehlah chat, tapi dia bukan chat room lah. Dulu chat room ni lama dah ni. Belum hidup lagi zaman chat room ni kot. Boleh baca lah. VoIP ni call over internet macam WhatsApp call. Apa lagi yang boleh call? Telegram boleh call ke? Nampak muka boleh? Sorry, tak nampak muka tak apa. Boleh call through Telegram ke? Boleh. 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 Itu voice over internet protocol. Maksudnya kita call bukan kita pakai line telefon, bukan pakai line telefon kita sewa, tapi guna internet. Itu voice over internet protocol. Skype, apa lagi? Banyaklah kan? Okay, that is VoIP. Video conferencing. Sekarang ni kita tengah video conferencing Google Meet, Teams. Ada kelas yang pakai Teams tak awak Sam ni? Ada. Awal hari tu kelas ni saya pakai Teams, ingat tak? Ingat. Ya. Jawab pun macam dah malas. Sambil baring ke? Tak. Tapi lepas tu bila saya buat kelas, ada kelas lain saya buat, ada 2 orang message saya, dia kata dia tak boleh masuk Teams. Dia punya data slow, dia tak boleh join. Sebab Teams agaknya data dia kuat lagi kot. So saya teruslah pakai Google Meet. Pasal awak tak ada masalah kot kita teruskan dengan Google Meet? Tak ada. Okay je kan? Ni awak nampak pecah-pecah ke ni? Tak. Ya. Boleh baca tak? Boleh. Boleh je kan? Boleh, okey lah. Nanti baca semula. Saya dah share dah slide ni. Okay, this is utility program yang dah pun saya ajar. Betul ke saya dah ajar utility program ni? Betul ke saya dah ajar? Wise, saya dah ajar ke belum utility program? Belum. Dah ke belum ni kelas? Dah ke belum? Dah kan? Antivirus tu. Pandai ni. Dah kan? Imran, dah ke belum Imran? Oh, Imran.
Imran, hilang dah. Kamal, Kamal. Dah. Dah. Wais, dah. Nanti tengok balik Kalau tak percaya nanti saya buka balik slide ada. Lupa dah kan? It's okay. Penyakit manusia adalah lupa. So kena baca kerap sikit. Okay. Ni kat mana ni? Saya dah tersalah tekan dah ni. Okay. Utility program menyelip di situ. Baguslah ada menyelip kat situ untuk awak refresh balik ingatan. Okay, web-based software. Tadi saya dah explain web-based application or web-based software. Maksudnya that kind of software kita tak perlu install in our device. Kita boleh access through website only. Contoh yang saya bagi tadi to compress image. Tak payah pun saya install dalam handphone saya software to compress an image. Tak payah. Saya masuk aja guna yang online. Itu kita panggil web-based software or web application. Some web applications store your data and information at their site. Kalau kadang tu kita nak guna, kita kena register dulu. Okay, setengah tu tak perlu register, guna je terus. Free. Okay. Ada banyak jenis web application software. Kalau yang ditunjuk ini by Google. Ada form by Google. Boleh guna Google Docs for example. Okay. Yang online. Okay, this is concept of Web 2.0. Okay, under web-based software. What is Web 2.0? Web 2.0 ni website that offer web-based software. Provide users with a means to share and store personal info through web-based software. Apa contohnya? Paling senang social media. Okay, social media tu awak kena simpan data online. So awak boleh tambah kawan, contohnya boleh follow orang. Itu one of example of web 2.0 or 2.0. Clear class? Clear. Instagram, Facebook, apa lagi yang hampa selalu guna tu lah. Itu web 2.0. And then ada lagi satu term, what is an application service provider? Okay, company ataupun individu or third party yang bangunkan software untuk diguna oleh orang yang request. That is application service provider. Boleh jadi juga satu company tu dia guna khidmat outsource. Dia tak bangunkan application tu sendiri untuk company dia, tapi dia minta company luar untuk bangun dan manage segala information in their system. Itu kita panggil outsource information technology. Outsource. Tak payah install. Dia tak perlu ada server, dia tak perlu ada sistem. So dia sewa je, dia outsource satu company untuk bangunkan. So dia sewa segala hardware dan sistem sekali software dia sewa je. Manage pun company tu. Contoh dekat KPM Seri Iskandar kita outsource sistem result pelajar. Awak baru SEM 1 kan, nanti bila habis SEM 1 you boleh check your result untuk semester ni online. Yang itu bukan kita buat, bukan staff IT kita buat, tapi kita dah outsource company luar. Dia bangunkan sistem, dia datang, dia tengok asalnya sebelum ada sistem tu, dia datang KPM, dia tengok macam mana kita print result. Result dalam bentuk macam mana, result slip ada address, ada IC of the students, ada student name, and then dia tengok jam kredit semua. Okay, so dia belajar benda tu, balik dia buat, dia punya sendiri database, kita cuma sewa perkhidmatan, dia yang manage. Every SEM, kalau dah habis SEM lepas contohnya kan, pelajar SEM 1 nak masuk SEM 2, so senior awak sekarang dah ada di SEM 2, so company yang kita outsource tu dia akan close lah untuk SEM 1, dia akan pindahkan data, pelajar ni dah join semester 2, semua dia manage. Itu kita panggil outsource.
outsource kepada siapa? Application service provider. Is it clear, class? Clear. Clear. Okey, hampa jangan sebut clear je. Sekejap lagi bila tanya tak ajak lagi lolak tu. Dia keluar dah lorak utara ni. And then untuk web-based software ada online help juga. Kalau bukan yang web-based pun, software yang kita pakai sekarang macam Word pun dia ada online help juga. Cuma bila nak help minta pertolongan online tu kenalah ada internet connection. Okay, that is online help. Ada juga web-based help. Maksudnya kita kena masuk satu website lain untuk check kalau nak tahu tentang error, masuk web-based tu lah, web untuk check types of error ke, contohnya kan any technical issues. Okay. Ada juga web-based training. Kalau awak nak ambil short course for example, nak sambung belajar apa tentang IT, ambil short course 3 bulan, 6 bulan, boleh buat distance learning masuk website, register. Lepas tu ikut time kita lah, nak habiskan modul. Contohnya dia bagi specific duration untuk kita habiskan modul dalam masa 12 minggu. Contohnya dalam 12 minggu tu kena buat 3 assessment, lulus dapat sijil. Itu web-based training. Ada juga macam tu. Kat overseas banyak buat macam tu. Okey, ini boot process. Kita dah habis application software. Sekarang cuba nak ajar awak dalam operating system. Saya lupa nak betulkan slide ni. Ni slide lama tau daripada assessor lain. Sepatutnya saya angkat operating system function ni hari tu under operating system subtopik lah. But it's okay. Next time saya tukarlah yang ni. Cuma nak ajar what is booting. Pernah dengar term boot tak? Boot. Pernah? Pernah. Boot tu apa? Restart. Restart kan? Restart ataupun to start the computer lah. Kalau dia bukan restart, maksudnya komputer ataupun device tu tengah duduk diam, elok tidur, kita start kan? Okay, so booting ni ada 2 kategori. Kalau cold boot, device ataupun komputer tu duduk diam elok je. Lepas tu kita pun start. Atau warm boot itu restart. Mungkin dia hang, kita pun restart. Ataupun kita install new application, we need to restart the device or the computer. Itu kita panggil warm boot. Boleh bezakan tak kelas? Boleh. Boleh. So boot ada 2 proses, cold and warm boot. Okay. Ini dia cerita how does a PC boot up. Macam mana proses nak booting the computer or the device. Dia baru mula nak start. Dia dari memang padam, dia nak start. Bukan macam smartphone kita padam, lepas tu kita tekan start button. Tak, ni yang betul-betul padam kan. Dia memang off semua. Bila kita tekan boot, apa jadi? Power supply, step 1 power supply. Dia mesti kan ada bateri, ada elektrik, sumber elektrik. Bila kita tekannya, power supply send signal to component in system unit. Dalam sistem unit dah belajar kan, dalam sistem unit ada motherboard, ada RAM, ada processor. So dia akan send signal. So bangunlah semua komponen berkenaan in system unit. Okay, processor in system unit tu, processor access BIOS to start computer. So dia akan access BIOS. BIOS tu apa? Program to start computer. Yang biasanya kalau hitam lalu pelbagai perkataan tu, itu BIOS lah, to start the computer. BIOS run test called the post. Okay, yang hitam. Pernah tak awak punya laptop dia keluar tulisan-tulisan, dia macam checking, dia lalu kan. Macam movie kita tengok dah habis kan, dia lalu semua tu. Ada tak? Ada. Yang itu maksudnya BIOS dia bagi tahu BIOS tu tengah testing lah. Testing semua komponen ataupun hardware yang connected to the system unit tu well function or not. Ada checking, itu kita panggil post. Post.
to check, kesel saya ni. To check components such as mouse, keyboard and adapter card, whether they are function well or not. Well function or not. Okay, this step 3. 1, 2, 3. Boleh tak kelas? Step 1, 2, 3 setakat ni okay? Okay. Okay. Step number 4, result of post, bila dah checking segala komponen tu, will be compared with data in CMOS chip. Okay. CMOS ni apa? Saya dah explain hari tu kan, CMOS dan CMOS ni, CMOS chip ni dia ada bateri. CMOS chip ni dia checking lah sepatutnya dalam CMOS tu manufacturer dah tulis macam mana, apa yang sepatutnya kalau dalam situasi tanpa error sepatutnya komputer tu setiap komponen situasinya macam mana. So dia akan compare result of post dengan CMOS chip. Kalau semua dia tak ada masalah, BIOS will look for system files, dia akan cari dekat mana operating system. Okay, first dia akan cari dekat USB dulu, USB drive, USB flash drive ke ataupun pen drive biasa pun dia akan check dulu. That's why kalau kita punya laptop, dalam tu kita tak keluarkan CD atau DVD, dia akan tanya dulu, nak running dari CD ke dia tanya, ataupun nak running dari USB ke. Kalau saya tak salah macam tu lah, tapi tak sure kalau laptop yang latest sekarang, kot awak beli ada laptop baru, dia dah boleh ignore. Itu saya tak sure, tapi kalau laptop saya ni laptop lama, kalau ada CD yang dia akan tanyalah, nak running OS dari CD ke dia tanya. Bila semua dia dah check, barulah dia check hard disk. Okay, that's why dia tanya dulu kalau ada storage lain. Okay. Then dia check dekat CD. Biasanya, dia check kat hard disk. Biasanya operating system install in hard disk. Okay. Bila ada, baru dia log on to Windows. Okay. Ada apa nak tanya ke? Kernel core of OS load into RAM. OS pun akan load masuk ke dalam RAM. Kenapa masuk dalam RAM? RAM yang akan pass pada processor untuk display, untuk proses every instruction. Okay. Step 7, OS load configuration information and display desktop on screen. Okay. Ada apa nak tanya? So ada 7 step how personal computer boot up. Ada yang keliru tak? Dah kenal dah komputer. Dah tahu dah macam mana dia booting proses. What is a boot disk? Disk yang kita guna untuk biasanya untuk format komputer, nak boot, restart a computer, ataupun kita panggil dia recovery disk. Kalau komputer kita error teruk sangat, start je padam, gunalah boot disk to format the computer. Kenapa tu format? Biasanya kalau komputer macam tu, memang kita dah, kalau start pun dia dah tak okey, so kena format semula lah. Ada dapat tanya? Dah habis. Anything you want to ask class? Tak ada. Tak ada. Okay, saya nak double confirm kita dah belajar utility program. Laju, sorry kalau awak pening. Ada dah ni dah belajar dah utility program. Ni kan? Slide sebelum ni. Utility program. Dah wise confirm dah. Slide 37 dan sebelum-sebelumnya. Okay. Kalau tak ada apa nak tanya. Kalau tak ada apa nak tanya, saya stop dulu recording.